Baru-baru ni negara kita digemparkanlah tentang seorang ustaz selebriti yang didakwa di atas 11 pertuduhan termasuk berkaitan dengan gangguan seksual di Mahkamah Magistrate Tenong, Sabah. Jadi ia menimbulkan reaksi yang pelbagai. Sudah tentu ramai yang tidak percaya, ada yang sampai kata orang yang melaporkan ni nak menjatuhkan kredibiliti ustaz tersebut. Dan ada juga yang mengecam sistem perundangan, ada yang kata macam-macam lah, pelbagai reaksi. Jadi saya ambil pendekatan untuk bertenang dan cuba melihat tulisan-tulisan pakar-pakar perundangan. Jadi baik, kita tengok kenapa sesuatu laporan polis tu, ada kes tu diteruskan dibawa ke mahkamah dan ada kes yang tidak diteruskan. Kenapa benda ni boleh berlaku? Okey, bila satu kes itu telah dilaporkan di balai polis, polis tidak akan terus buat keputusan. Dia perlu siasat, perlu buka kertas siasatan, perlu teliti adakah laporan itu terdapat elemen-elemen jenayah. Ini berpandukan kepada Seksyen 107 Kanun Prosedur Jenayah, yang mana bila polis menerima laporan, jadi mereka perlu buka kertas siasatan. Yang waktu tempoh siasat ini, polis perlu mengumpulkanlah bukti-bukti, panggil mangsa-mangsa ni tadi untuk mengumpulkan bukti-bukti. Okey, beberapa proses ketika mengumpulkan bukti ni, sebagai contoh, kalau tuduhan itu dilakukan gangguan dari sudut maya, dari sudut internet, jadi perlu dibawalah handphone, bukti-bukti bergambar. Kalau perbuatan itu tadi, gangguan seksual itu dilakukan di satu tempat, jadi perlu dilihat, bukti-bukti perlu dikumpulkan, contoh dalam rakaman CCTV, keterangan saksi dan lain-lain. Jadi dalam tempoh yang agak lama, polis perlu mengumpulkan, tengok laporan polis ni ada tak elemen-elemen jenayah. Seterusnya, bila polis dah berjaya kumpul bukti, dah siasat, dah buka kertas siasatan semua, polis akan bawa kes ni kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk kes itu dibawa ke mahkamah untuk izin memulakan prosiding lah. Di peringkat pendakwa raya ni juga, pendakwa raya akan kumpul, akan tengok balik elemen-elemen jenayah. Kalau tak cukup elemen jenayah, pendakwa raya akan minta polis untuk cukupkan bukti. Sebab tu ada kes yang diklasifikasikan sebagai NFA, No Further Action. Maknanya bila Timbalan Pendakwa Raya cek tengok kes ni, bukti dia tak strong lah, tak kuat, jadi tak boleh nak mulakan prosiding di mahkamah. Jadi sebab tu ada kes yang diteruskan, dimulakan prosiding di mahkamah, ada kes yang NFA tadi, No Further Action. Jadi bila di tingkat pendakwa raya ni tengok terdapat elemen-elemen jenayah, terdapat bukti-bukti, jadi bermulalah prosiding di mahkamah. Adakah ustaz tersebut kita boleh kata dia bersalah walaupun tadi kita tengok macam dah ada bukti semua? Tidak. Dalam prosiding mahkamah, beliau masih boleh membela diri, boleh hire lawyer. Sebab apa? Sebab seseorang itu tidak bersalah selagi belum dinyatakan bersalah. Dalam bahasa Inggeris, innocent until proven guilty. Kalau kaedah fiqh pula, al-aslu bara'atu zimmah. Pada sesuatu yang asal, sesuatu yang pada asalnya itu tidak bersalah, tidak dipertanggungjawabkan. Jadi kita tak boleh terus kata beliau bersalah sebab beliau masih ada tempoh untuk membela. Dalam prosedur mahkamah nanti bolehlah failkan hujahan semua bla-bla yang lain tu. Cumanya apa yang suka untuk saya nasihatkan, supaya kita sebagai netizen yang melihat isu ini, jangan terlalu, kalau kita nak mendoakan supaya ustaz itu dipermudahkan urusan, dilancarkan, tak mengapa. Tapi jangan kita support sampai kita menghina orang yang mengadu, orang yang melaporkan. Saya yakin benda ini memakan satu proses yang panjang lah di mahkamah. Tidak adalah harapan saya melainkan keadilan itu tertegak, diadili dengan seadil-adilnya, meletakkan kepercayaan kepada perundangan di negara kita untuk meneliti dan melihat kes ini.